Assalamualaikum semua, apa khabar? Ini adalah episod ke-13 The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnesio. Seperti biasa, saya Fendi Hasni akan membincangkan topik-topik berkenaan kerjaya dan berkongsi data-data terkini daripada Agnesio. Seperti biasa juga, jangan lupa untuk muat turun aplikasi Agnesio di Google Play Store dan dapatkan notifikasi berkenaan kerja kosong di Agnesio dengan menyertai salah satu daripada 10 channel Telegram Agnesio yang kami telah sediakan. Kalau anda nak tahu tentang engineering, boleh join Telegram Engineering. Kalau nak tahu kerja tentang kewangan finance, boleh join Telegram Finance, and the list just goes on. Jadi jangan lupa untuk sertai channel Telegram Agnesio disediakan oleh kami. Episod ke-13, macam biasa, saya akan teruskan dengan tips-tips untuk menjawab berkenaan soalan temuduga, soalan interview. Dalam 3 minggu yang lepas, saya telah kongsi macam mana nak jawab soalan tentang tell me about yourself. Where do you see yourself in the next 5 years? Ataupun what is your greatest weakness? Ini adalah di mana penemuduga bertanyakan soalan kepada anda. Minggu ini pula, bagaimana kalau kita diminta oleh penemuduga untuk bertanyakan soalan. Bila dah habis temuduga, penemuduga tanya soalan kepada anda. Now, do you have any question for us? Jadi macam mana? Selalunya kita yang menjawab. Sekarang kita kena bertanya soalan kepada majikan. Jadi, kalau nak tahu kenapa dan bagaimana nak bertanya soalan kepada bakal majikan ketika temuduga, stay tune. Dalam kebanyakan temuduga kerja, selalunya majikan akan minta kita kalau ada apa-apa soalan nak tanya, kita boleh tanya. Jadi, dalam segmen minggu ini, saya nak kongsi terdahulu 2 kesilapan yang biasa dilakukan oleh pencari kerja bila nak tanya soalan kepada bakal majikan. Kesilapan pertama, tidak bertanyakan soalan. Sepatutnya, kalau tanya pandangan saya sebagai seorang profesional dan nasihat saya kepada pemburu kerja di luar sana, bila majikan tanya di akhir temuduga kerja sama ada anda ada soalan ataupun tidak, nasihat saya, panduan saya, pandangan saya, tanyalah soalan. Kerana apabila anda bertanyakan soalan, itu menunjukkan anda seorang yang inquisitif, itu menunjukkan anda yang seorang yang membuat homework dahulu sebelum datang ke tempat kerja. Jadi apabila majikan tanya ada soalan ataupun tidak, kalau anda jawab tidak ada, dia akan membawa beberapa impression yang tidak baik kepada anda. Mungkin majikan akan berpandangan you tak buat homework tentang kerja yang dipohon, majikan akan ada impression you tak berminat dengan kerja yang ingin dipohon. Jadi kesilapan pertama, kalau boleh, tanyalah soalan. Okey? Kalau tak ada soalan pun, boleh buat research dahulu dan tanya soalan. Kesilapan yang kedua pula adalah elakkan bertanya soalan yang kurang cerdik. Ini sensitif sikit. Apa maksud soalan kurang cerdik? Saya pecahkan kepada beberapa kategori. Pertama, elakkan bertanyakan soalan yang anda boleh buat research sendiri. Jadi bila majikan tanya, anda ada soalan tak untuk kami? Jangan tanya soalan-soalan yang anda boleh buat research sendiri di laman web mereka. Macam contoh, nak tahu tentang sejarah syarikat, nak tahu tentang produk syarikat, nak tahu tentang polisi syarikat. Kebiasaannya, maklumat-maklumat ini sudah pun dipaparkan di laman web mereka. Jadi kalau boleh, elakkan bertanya soalan yang mana anda boleh dapat jawapan sendiri kalau ada Google di laman web syarikat mereka. Soalan kedua yang perlu dielakkan, yang agak sensitif adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan HR. Contohnya gaji, contohnya cuti, contohnya bonus ataupun sebarang flexibility yang ditawarkan oleh syarikat. Bukannya salah untuk bertanya, tetapi seeloknya soalan ini tidak ditanyakan pada awal-awal kerana kita tak tahu sama ada peringkat temuduga tersebut, is it a final stage or is it just the first stage. Jadi kalau boleh, jangan tanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan HR terus ketika temuduga kerja pertama anda, kerana ini ada banyak masalah. Satu, mungkin majikan rasa anda hanya lebih curious ataupun interested dengan gaji dan tidak berminat dengan learning curve di syarikat. Nombor 2, takut anda expect lain yang dijawab lain oleh majikan. Jadi nasihat saya, katakanlah temuduga itu mungkin temuduga peringkat pertama ataupun at the preliminary stage, best to avoid HR related questions. So any questions on the gaji, on the bonus, on the cuti, when they raise about it, then only then you ask.
but if not, if possible not to ask at the early stage of the interview. Sekarang, saya nak kongsi beberapa tips bila majikan tanya sama ada anda ada soalan ataupun tidak kepada mereka. Tip yang pertama adalah, kalau boleh, tanya soalan yang anda boleh follow up daripada tajuk-tajuk yang dibincangkan ketika temuduga tersebut. Saya beri contoh, katakanlah anda memohon jawatan sebagai software engineer di satu syarikat dan ketika temuduga berlangsung, bakal majikan anda ada menyebut atau menyentuh tentang satu projek besar yang digerakkan oleh sekumpulan software engineer. Maybe your questions boleh bertanyakan lebih lanjut berkenaan projek tersebut. Contohnya, how many yang terlibat, adakah membabitkan senior dan junior team members dalam projek tersebut, ataupun apakah sasaran-sasaran ataupun goal yang telah dicapai. Jadi kalau boleh, tanya soalan yang anda boleh follow up daripada topik yang telah disentuh. So ini memudahkan juga majikan untuk follow up ataupun sentuh kembali tajuk itu, dan pada masa yang sama juga menunjukkan anda betul-betul berminat dengan learning curve dan juga dengan pekerjaan tersebut, kerana anda berminat dengan projek besar yang digerakkan dalam syarikat tersebut, dan pada masa yang sama juga menunjukkan satu impression yang cukup baik kepada majikan kerana anda berminat ingin melibatkan dalam projek tersebut. So tip nombor 1, tanya soalan yang kalau boleh anda boleh follow up daripada tajuk-tajuk yang telah pun dibincang ataupun disebut ataupun dinyatakan ketika temuduga berlangsung. Sekarang saya akan kongsikan contoh-contoh untuk bertanyakan soalan kepada majikan. Tadi Tuan ada sebut tentang satu projek khas yang sedang dijalankan oleh sekumpulan software engineer di syarikat ini. Kalau saya boleh tanya, macam mana progres dengan projek tersebut so far? Berapa ramai yang terlibat? Dan juga adakah membabitkan senior dan junior software engineer? Sebab kalau saya diterima bekerja di sini, saya berminat untuk terlibat sama dalam projek tersebut. Jadi itu contoh pertama yang saya boleh tunjukkan. Tip yang baik adalah anda tanya balik soalan berkenaan tajuk-tajuk yang telah disentuh ketika perbincangan temuduga tersebut, kerana banyak sebab menunjukkan anda minat, dan pada masa yang sama juga is a topic that is common to your employer. Jadi dia selesa untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh anda. So itu contoh nombor 1. Sekarang saya akan bagi contoh kedua, sama tajuk, iaitu tanya soalan berkenaan topik-topik yang telah pun disentuh ketika temuduga tersebut. Tadi Tuan ada sebut berkenaan penulis-penulis di syarikat ini pun pada masa yang sama turut terlibat dalam design dan sebagainya. So I noticed that they are a writer, but at the same time they are also dabbling into design. Jadi kalau saya boleh tanya, penulis-penulis dekat sini memang mereka dah ada basic dalam design ke, atau mereka belajar along the way ke, ataupun macam mana? Contoh kedua ini pula sama je, masih lagi follow up daripada tajuk yang telah disentuh ketika perbincangan awal ketika temuduga. Kali ini berkenaan satu jawatan writer yang dipohon di satu syarikat. Dan ketika temuduga, majikan ada sebut, writer dekat sini pun pada masa yang sama tengah eksperimen, tengah dabbling into design as well. Jadi you bertanyakan soalan follow up, tapi masih menunjukkan anda curious tentang jawatan tersebut. Now you know, kerja di syarikat ini sebagai writer tak bermaksud jadi penulis saja, tapi anda juga boleh eksperimen atau explore other area such as design. So ini contoh kedua yang saya boleh tunjukkan, iaitu anda follow up daripada tajuk yang telah disentuh awal. Seperti yang saya sebut tadi, memang kita dibenarkan untuk bertanyakan soalan, tetapi kalau boleh, soalan yang ditanyakan itu tidaklah menjadikan interviewer kekok ataupun awkward ataupun tak selesa nak jawab. Sebaliknya, soalan itu ditanya menjurus ke arah minat anda terhadap pekerjaan tersebut dan something topik yang boleh dikembangkan dengan lebih baik. Jadi, it's a very good example because anda tanya soalan yang sangat dekat di hati majikan tersebut, jadi dia nak menjawab pun mudah dan dia boleh explain dan boleh kembangkan lagi tajuk itu dengan lebih baik. Dan soalan yang anda tanyakan itu menunjukkan anda seorang yang matang dan you are very serious for the position. Kalau contoh nombor 1, saya explain ataupun saya sebut tentang tanya soalan yang anda boleh follow up daripada tajuk ataupun topik yang disentuh lebih awal. Tip yang kedua pula adalah anda boleh tanya soalan kepada majikan berkenaan struktur pasukan dan interaksi sesama team member. Saya tunjukkan contoh sekarang. Tadi Tuan ada sebut bahawa syarikat ini ada lebih kurang 20 orang
bekerja dalam department yang saya nak mohon ini, saiznya agak besar. Jadi kalau saya boleh tanya, macam mana struktur pasukan? How the team works together. Important for me to know so that I can appreciate the work culture, and pada masa yang sama saya boleh membiasakan diri kalau bekerja nanti. Contoh yang saya tunjukkan tadi adalah anda tanya soalan tentang struktur pasukan, tentang interaksi pasukan, ahli pasukan. Soalan ini nak menunjukkan anda benar-benar berminat dengan pekerjaan tersebut, dan pada masa yang sama anda menunjukkan kesediaan anda untuk adapt kepada budaya syarikat dan juga cara bekerja di syarikat tersebut. Jadi anda dah score point sebab anda study, anda pick up the point where the team members in the department you are applying is quite sizable. Anda juga tanya macam mana cara nak bekerja dan sebagainya. Itu dah score point nombor 2. Anda juga tunjukkan kesediaan anda untuk adapt dan juga menerima budaya kerja. Itu dah score point nombor 3. Dan yang paling penting sebenarnya, it's good for you as well to know the culture of the company supaya anda pun tahu anda nak terima ke tak pekerjaan ini kalau anda dapat. So once you understand the work culture, once you understand how they work as a team, then it will give you a better understanding on how to be a better employee or more efficient one once you get the job. So tadi saya dah kongsi dengan para penonton semua, dalam kebanyakan temuduga kerja, selalunya majikan akan tanya whether or not you have questions for us. Ada juga yang akan tanya kenapa saya tak boleh tanya pasal gaji dan lain-lain. Bukan tak boleh, tetapi tajuk itu saya akan sentuh dalam show yang akan datang. Cumanya juga, memandangkan saya dah kongsi juga tips-tips bagi macam mana nak jawab soalan ataupun macam mana nak respon bila anda ditanyakan soalan tentang do you have any question for us or not, mungkin saya nak bagi refresher sikit kepada anda yang sedang menonton. Konten dah ready, macam mana pula nak pastikan persembahan anda kekal cemerlang ketika temuduga. Tip nombor 1 nak pastikan temuduga anda berjalan lancar adalah cakap perlahan-lahan. Okay? Take your time, pace yourself, jawab dengan terang dan pada nada yang jelas. Untuk mencapai maksud yang jelas yang sampai kepada majikan, anda perlu bercakap perlahan-lahan. Don't rush yourself. Bila anda rush yourself, anda akan kehilangan perkataan, anda akan tunggang terbalik ayat dan ini tidak memberikan impression yang baik kepada majikan. Jadi, tip ni anda dah selalu dengar, cuma saya nak ingatkan semula, pergi temuduga, jangan cakap laju. Just take your time. Cakap perlahan-lahan supaya maksud sampai dan anda boleh majikan anda boleh mendengar perkataan anda itu dengan lebih jelas. Tip nombor 2, okay, yang ni important for you to pay attention. Kita ni bila bercakap, kita ada beberapa habit tau. Habitnya adalah kita suka ulang perkataan yang sama, ataupun anda akan ada beberapa filler ketika bercakap, sebab ini habit kita develop. Walaupun ini sesuatu habit yang kita mungkin develop daripada kecil, dianya tidak baik bila pergi ke temuduga kerana menunjukkan anda tidak profesional, nampak tidak matang dan sebagainya. Jadi kalau boleh, elakkan menggunakan perkataan yang berulang-ulang. Saya perasan kadang-kadang bila ada kawan-kawan saya bercakap ataupun explain tentang sesuatu perkara, dia suka ada filler macam you know the sound, right? Semua tu. Kalau boleh macam ni ada saya sebut. Kalau boleh avoid that, you know. Jangan ada filler semua. Jangan guna ulang perkataan like, you know, it's like. Kadang saya perasan orang muda macam saya pun kadang guna juga. Kita suka guna perkataan like. I don't know, but I suppose they are looking words for the next sentence, so they like to use like. I think it's like. So try to avoid repeating the same words. Ini masalah yang saya dapat juga ketika saya menjadi pembahas di sekolah dulu. Saya punya favourite ayat adalah pada hari ini. Kadang-kadang saya ulang pada hari ini dekat 10 kali. And that annoys the spectator or the audience. So tip yang kedua yang anda boleh practice dengan cepat adalah jangan ulang perkataan yang sama seperti like, that's not nice and it doesn't look good in the eyes of the interviewer. So kalau boleh, elakkan gunakan perkataan yang berulang-ulang bila anda pergi ke temuduga. And for you to do that, you must continue to practice because practice makes perfect. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. Ini adalah episod ke-13 The Weekly Next Show. Saya telah kongsikan bagaimana nak respon kalau majikan tanya anda, do you have any question for us or not? Ini reverse rule. Selalunya majikan akan tanya soalan, kita jawab. Ini kita kena tanya majikan soalan. Jadi jangan panik, take your time. There are always ways to ask questions appropriately to the employers.
All you need to know is just follow tips-tips yang telah saya kongsikan tadi. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau majikan tak tanya soalan pada kamu pada akhir temuduga, well done, it's good. Cuma apa yang saya sebut ini berdasarkan pengalaman dan pemerhatian kami. Kadang-kadang majikan akan minta kita akan tanya kita ada soalan ataupun tidak kepada mereka. Just keep calm and answer the questions. Okay? Itu sahaja daripada saya. Seperti biasa, jangan lupa untuk muat turun aplikasi Anisio di Google Play Store dan menyertai salah satu daripada 10 Telegram channel Anisio untuk anda mendapatkan notifikasi terbaru. Kerja kosong di Anisio. See, bila cakap laju, ayat pun terenggang terbalik. So again, my own advice, I am applying to myself, cakap perlahan. Dan satu lagi, jangan lupa, semua show-show di The Weekly Next Show akan dimuat naik ke laman YouTube kami Anisio. Jangan lupa untuk tekan klik subscribe untuk anda dapatkan video-video terbaru Anisio di channel YouTube kami. Okey, jumpa minggu depan. Saya Effendi Hasni dan ini adalah The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Anisio. Assalamualaikum. Bye-bye.